Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun adat kita apabila kita sebut nama Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat ke atas Nabi, dapat pahala. Jangan kita kedekut nak selawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di POS. Pada hari ini kita akan belajar bersama dalam pendidikan Islam tahun 3 bidang hadis. Bidang hadis tajuknya mengasihi yang muda dan menghormati yang tua. Adik-adik boleh tengok dalam buku teks muka surat 38 dan 39. Bagi guru-guru, standard pembelajaran kita pada hari ini 2.1 standard pembelajaran 2.1.1, 2.1.2 dan 2.1.3. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, elok rasanya kita membaca doa supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat belajar dengan baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami kedun rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menerangkan pengertian hadis dan kepentingan dengan tepat. Yang kedua, membaca teks hadis dengan betul. Dan yang ketiga, menyatakan terjemahan hadis dengan betul. Jadi tumpuan kita pada hari ini, yang pertama kita nak tahu apa itu hadis dan apa kepentingan hadis dalam kehidupan harian kita. Seterusnya kita akan baca sedikit terjemahan hadis kita pada hari ini. Jadi, jom kita baca lafaz hadis yang ada dalam teks kita itu. Jom ikut Ustaz baca sama-sama. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Okey, kita ulang 3 kali. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Jadi kita sentiasa, hadis ni tidaklah begitu panjang. Kalau kita nak berlatih untuk hafal hadis pun boleh, tak panjang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Yang ini isi kandungan dia, ataupun dia panggil matan hadis dia. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Ringkas sahaja kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi kita tengok terjemahan hadis ini. Maksudnya daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, diriwayatkan dari Ibn Abbas, dan menjadi adat kita apabila menyebut nama sahabat Nabi, kita sebut radhiyallahu anhu supaya Allah meredai mereka.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun adat kita apabila kita sebut nama Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat ke atas Nabi dapat pahala. Jangan kita kedekut nak selawat kepada Nabi. Bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Ini hadis dia. Maksud tadi, laisa minni man lam yurham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Itu hadis yang kita baca tadi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu dia, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah berpesan, jadi secara ringkaslah, sebab tujuan kita hari ini hanya untuk kita tahu makna dia dan cara sebut hadis itu. Maksud di sini, kita sebagai orang, kita kena hormati ataupun sayang kepada budak-budak kecil yang kecil daripada kita. Dan untuk orang yang lebih berumur daripada kita, kita muliakan mereka. Muliakan mereka. Yang kecil kita sayang, kita berlembah lembut dengan mereka. Yang besar kita muliakan mereka. Kita iktiraf mereka yang lebih tua daripada kita. Jadi kehidupan kita bahagia. Barulah kita menjadi seorang yang beradab. Orang kata kita kena dengan cara kita. Yang muda daripada kita pun sayang dekat kita. Yang tua daripada kita, orang tua pun sayang dengan kita. Tak timbullah orang kata kita, maksudnya kita kena dengan tempat. Dengan orang muda daripada kita, macam mana kita bercakap. Dengan orang tua daripada kita, macam mana kita bercakap. Bukan bahasanya sama. Jadi itulah pengajaran hadis secara ringkasnya. Jadi hari ini kita hanya nak berfokus kepada pengertian hadis ini. Pengertian hadis. Kita nak kenal apa itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi contoh hadis yang kita baca. Dan apa itu hadis sebenarnya? Hadis, jom kita baca bersama Ustaz. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey. Maksud hadis ini secara ringkasnya, semua benda yang disandarkan ataupun dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, perkataan Nabi. Perkataan Nabi seperti hadis kita tadi, Nabi sebut, bukanlah daripada golongan kami yang mana tak hormati yang muda dan tidak mengasihi yang tua, tidak muliakan yang tua. Itu perkataan Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat dia. Itu dari sudut perkataan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Sahabat tengok Nabi buat apa-apa, sahabat tiru. Maksudnya daripada perbuatan Nabi. Nabi tak sebut pun, tapi sahabat tengok daripada perbuatan Nabi. Ada hadis Nabi berbunyi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kamu tengoklah aku sembahyang macam mana. Seperti kamu tirulah sembahyang aku macam mana. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tiru macam mana aku sembahyang. Rasulullah kata, macam mana saya sembahyang. Maksudnya sahabat-sahabat tengok Rasulullah sembahyang, jadi tiru. Itulah cara sembahyang yang betul. Seterusnya, pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi ini, kadang-kadang sahabat buat satu-satu amalan, Nabi tak kata apa. Ataupun Nabi membenarkan, okey, bagus amalan yang kamu buat ini. Bagus apa yang kamu buat ini. Maksudnya, orang lain buat, Nabi tak cakap apa pun, dijatuhkan hukum, dikira sunnah.
Seterusnya sifat baginda. Sifat baginda yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Maksudnya dalam karakter Nabi ini, sahabat-sahabat bercerita macam mana keadaan rambut Nabi, macam mana keadaan kulit Nabi, macam mana cara Nabi memuliakan tetamu, macam mana cara Nabi berhubung dengan manusia sejagat dan sebagainya, tak sombong. Itu sifat-sifat baginda. Jadi semua 4 perkara ini menjadi dinamakan hadis Nabi. Yang pertama, kita ulang lagi, perkataan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, pengakuan Nabi. Dan yang keempat, sifat baginda. Jadi ingat 4 ini yang dinamakan hadis. Semua perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dari segi perkataan dia, perbuatan dia, pengakuan dia, sifat baginda, itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap murid-murid dapat ingat. Pertama lagi kita ulang, perkataan baginda Rasulullah, perbuatan, pengakuan dan sifat baginda. 4. Seterusnya kita tengok kepentingan hadis. Apa penting sangat hadis ini? Yang pertama, hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Okey, hadis ini martabat dia yang pertama Al-Quran, dan selepas Al-Quran itu adalah hadis. Maksud sumber hukum dalam sumber hukum umat Islam ini, sumber hukum kita rujuk kepada Al-Quran, hadis. Hadis yang kedua. Dan hadis ini, fungsi yang kedua, kepentingan hadis ini berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Al-Quran sebut macam mana, jadi hadis Rasulullah akan terangkan kepada sahabat-sahabat dia. Maksudnya menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran ringkas, jadi hadis Nabi diperincikan macam mana pelaksanaan dia. Okey, itu adalah 2 kepentingan hadis. Yang pertama, hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua, selepas Al-Quran. Ingat, Al-Quran, hadis tak boleh pisah. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Ingat 2 tu. Hadis menerangkan ataupun menjelaskan Al-Quran secara terperinci. Menjelaskan hukum-hukum dalam kehidupan manusia secara terperinci. Jadi sebelum kita berpisah, jom kita baca sekali lagi lafaz hadis yang dipilih pada hari ini. Kalau boleh, anak-anak tu hafaz terus. Maksudnya biar fikiran kita ini masuk Al-Quran dan hadis untuk simpanan dalam kepala kita. Maksudnya kita sebut kalam Nabi ini supaya mendapat berkat dalam kehidupan kita. Dan yang penting zaman sekarang ini, musim sekarang ini, apabila kita dekat dengan Al-Quran dan hadis, semoga Allah memberkati kita dan menjauhi kita daripada wabak COVID-19 sekarang ini, insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nak hafal, boleh hafal tu. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi sekadar itulah daripada saya, Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi. Ingat pesan saya selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.